Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar Radio Orang Kita FM pada frekuensi 93.12 FM. Kita mulakan petang yang berbahagia dan sejahtera ini dengan rasa kesyukuran. Jadi anda bersama kami di talian yang bersiaran langsung daripada rumah. Sebelum ni kami berada di konti tapi akibat daripada pandemik COVID-19 ni, jadi kami terpaksalah bekerja daripada rumah dan bersiaran langsung daripada rumah juga. Okay, bersama saya Cik Ika dan rakan tugas iaitu Cik Adilah dan Cik Fatin dalam rancangan Uniknya Budaya. Hai sikit rakan saya yang berada di rumah. Hai, apa khabar semua pendengar di radio Orang Kita? Semoga sihat-sihat Seperti belaka. biasalah kami di sini sentiasa akan menyajikan anda berbagai informasi yang terkini dan semestinya akan sentiasa menemani hari-hari anda. Okey. Jadi kami yang berada di rumah ni berharap para pendengar sekalian janganlah leka dan alpa, teruskanlah kekalkan kesihatan anda dan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Ya, betul tu Cik Ika. Pastikan kita ni kerap cuci tangan dengan hand sanitizer dan sabun. Dan lepas tu jangan lupa pakai mask ketika keluar di luar rumah dan amalkan 3S iaitu elakkan 3S, maafkan saya, iaitu tempat sesak, tempat sempit atau tertutup dan sembang dekat. Okay, saya setuju dengan Cik Manis berdua. Okay, sekarang ni kita belum menang lagi dalam melawan COVID-19 ini. Jadi semalam pun kita baru tengok ada banyak lagi kes baharu positif yang masih berada pada angka yang agak membimbangkan, iaitu sebanyak 2,464 kes. Jadi kepada anda yang mendengar kami, jadi sekiranya tiada urusan untuk berada di luar, teruslah kekal di rumah, #stay at home, #kita jaga kita. Dan jadi biasalah setiap petang ni dalam rancangan Uniknya Budaya, kita akan sentiasa menyajikan kepada para pendengar tentang pelbagai maklumat menarik mengenai budaya. Usah dan sedih, kami di sini akan sentiasa menemani anda. Ya, betul. Baiklah. Jadi buat pengetahuan Cik Adilah dan Cik Fatin serta pendengar radio yang kami sayangilah. Jadi rancangan petang ini agak istimewanya sebab hari ini kita akan berhubung secara langsung dengan seorang pelajar daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak iaitu Cik Muhammad Zainul Akmal bin Zainal yang mana merupakan antara seorang pelajar yang menetap di negeri Sarawak. Okay. Dia merupakan antara pelajar anak jati Sarawak iaitu yang tinggal di Kuarter Samarahan Sarawak. Okay. Wah, agak menarik rancangan kita pada petang ini. Jadi, nampaknya rancangan Uniknya Budaya ni kita akan mendalami berkaitan dengan keunikan budaya yang terdapat di Sarawak melalui Encik Zainul Akmal. Jadi, agak menarik dan seronok. Anda yang baru saja mendengarkan kami, dengarkan kami setiap petang pada jam yang sama. Kami di sini akan berkongsi kepada anda tentang pelbagai maklumat dan info-info yang menarik tentang kebudayaan. Okey, itu dia daripada Cik Fatin, rakan tugas saya yang berada di rumah. Di mana? Di Santubong? Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak saya. Itu dia. Jadi baiklah Cik Adilah dan Cik Fatin dan para pendengar radio Orang Kita FM di frekuensi 93.12 FM. Okey, sekiranya sudah bersedia, jadi mari kita sama-sama menjemput tetamu istimewa kita pada petang ini. Okey, jom kita bersama-sama mendengar kupasan daripada Cik Muhammad Zainul Akmal bin Zainal mengenai kesedaran kepelbagaian sosial budaya di Malaysia. Okey. Jadi rakan tugas saya dah bersedia. Okey, kita akan bersedia langsung bersama Cik Zainul Akmal. Okey, kita akan buka talian. Assalamualaikum Cik Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Zainul tu berada di rumah? Ya, stay at home, masih berada di rumah. Okey. Apa khabar sepanjang kita ber-PKP ni? Ber-PKPB? Alhamdulillah sihat saja. Bagaimana pula dengan Cik Fatin? Okey, alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Zainul kerana sudi bersiaran langsung bersama kami pada petang ini di radio Orang Kita, frekuensi 93.12 FM. Terima kasih Encik Zainul. Sama-sama Cik Dila. Saya harap kami tidak mengganggu masa anda ya. Tidak, saya berbesar hati untuk berkongsikan mengenai sosial budaya pada hari ini. Okay, bercakap mengenai sosial budaya,
Okay, saya ingin menanya kepada Encik Zainul sendirilah tentang keunikan budaya yang Encik Zainul alami, sama ada daripada latar belakang keluarga, daripada latar belakang Encik, ahli keluarga besar Encik Zainul sendiri yang menjurus kepada keunikan budaya yang terutamanya di Sarawak. Okey, terima kasih Cik Fatin kerana bertanyakan soalan itu. Maaf, terdengar bunyi motosikal tadi. Maaf. Tidak mengapa. Tak Sebagaimana kita tahu, apabila sebuah negara Malaysia terkenal dengan kepelbagaian budaya dan juga bangsa di negaranya. Kepelbagaian bangsa dan budaya di negara Malaysia lah yang menjadikan negara Malaysia itu unik di mata dunia. Contohnya, di Malaysia ada kaum 3 yang utama, Cina, Melayu dan juga India. Tahukah anda bahawa banyak lagi bangsa yang terdapat di Malaysia? Contohnya di Sarawak, ada Bidayuh, ada Iban, Melanau dan lain-lain. Di Sabah banyak lagi. Contohnya seperti Bajau, Bugis ada, Sungai ada dan banyaklah. Yang saya tahu Kadazan Dusun. Itu pun ada. Betul. Menariklah. Nampaknya pengetahuan Fadilah pun tidak kurang hebatnya. Menarik, betul. Terbaik. Okey, seterusnya saya ingin menceritakan latar belakang keluarga. Cik Fatin tadi bertanyakan. Ya. Baik, betul Cik Fatin? Ya. Saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai latar belakang sekiranya Encik Zainul sendiri mempunyai keunikan dan kepelbagaian kaum dalam kalangan keluarga. Okey, baik Cik Fatin. Untuk pengetahuan semua bahawa keluarga saya terdiri daripada mak saya adalah orang berasal daripada kaum Bidayuh, manakala bapa saya bahasa Melayu. So terdapat budaya lah di sini. Mix budaya di sini, bangsa. Oleh itu pada hari ini saya ingin menceritakan apakah itu masyarakat Bidayuh iaitu yang terdapat di Sarawak ini sebagaimana macam. Boleh Cik Fatin? Boleh. Meskipun saya adalah anak jati Sarawak juga, saya kurang berpengetahuan tentang masyarakat kaum Bidayuh. Sekiranya Encik Zainul boleh menelitikan lagi untuk info kami-kami semua. Yang saya ceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman dan juga sedikit pengetahuan saya mengenai masyarakat Bidayuh. Sedangkan mak saya Bidayuh. Cuma saya tidaklah begitu arif tentang masyarakat Bidayuh kerana persekitaran saya banyak dipengaruhi oleh dari masyarakat Melayu. Namun ada sedikit pengetahuan saya. Tahukah anda bahawa perkataan B itu merujuk kepada orang, manakala Dayuh ataupun Diyuh ke orang Bidayuh sebut itu merujuk kepada darat. Ini bermakna bahawa orang Bidayuh ini adalah orang darat. Yakni bahawa tahukah anda bahawa Bidayuh ini adalah salah satu daripada kaum Dayak. Oleh sebab dia baru tahu. Baik. Jika Bidayuh Dayak, jika anda perlu ketahui bahawa Iban juga adalah daripada kaum Dayak juga. Cumanya Bidayuh adalah Dayak darat, manakala Iban itu adalah Dayak laut. Mengapa darat dan laut? Nak dengar cerita tak? Nak. Menarik. Saya pun tertanya-tanya. Saya yakin bukan kami saja yang berada di sini, malah kepada yang mendengar juga. Baiklah, saya ceritakan kepada anda semua. Ini adalah daripada penceritaan mak saya, mengapa dikatakan Dayak darat? Mengapa darat bukan laut? Ini adalah kerana masyarakat Bidayuh pada masa dahulu suka untuk duduk ataupun menetap di kawasan pergunungan. Kerana apa? Kenapa masyarakat Bidayuh memilih kawasan pergunungan adalah kerana supaya mereka dapat memantau musuh dari atas. Mudah untuk mereka untuk memantau musuh jika berada di pergunungan. Itu adalah kenapa mereka digelar Dayak darat. Mengapa mereka tidak? Saya baru tahu yang sebenarnya orang yang Bidayuh ataupun orang darat ni sebenarnya bijak merancang strategi di mana mereka ini orang dulu-dulu dia yang berada di gunung untuk menjaga kawasan mereka daripada diserang musuh. Betul, saya yakin para pendengar juga sangat teruja bila mendengarkan info daripada Encik Zainul ni. Sebab
kalau kita tahu yelah bangsa Bidayuh ni sekadar mentaliti kita lah ya. Cakap bangsa Bidayuh ni macam bangsa yang tak berkembang, maaf cakap ya. Tu kami punya mentaliti lah. Jadi saya harap para pendengar orang kita FM yang sedang mendengarkan kami ketika ini, ubahlah mentaliti anda mengenai budaya Bidayuh kerana dia mempunyai orang kata keunikan yang tersendiri. Jadi kita nak menyelami, jadi kita ni lah sebagai bangsa yang lain, cubalah menyelami keunikan daripada bangsa Bidayuh itu sendiri untuk lebih kenal lah. Jadi kita kena ubah mentaliti tu. Okay, jadi saya ada soalan untuk Encik Zainur. Macam mana, bagaimanakah sosial budaya masyarakat Bidayuh ni ataupun gaya hidup? Macam mana dia punya sosial lah, macam mana dia berhubung dengan orang masyarakat tu? Ataupun dia ada macam satu Baiklah. Apabila berkaitan dengan sosial budaya ini, banyak yang perlu kita banyak aspek yang perlu boleh kita lihat, betul bukan Cik Ika? Ya. Contohnya betul ya betul. Mungkin daripada segi pergaulan. Mungkin juga daripada segi sambutan cara Encik Zainur sendiri bergaul ataupun sambutan yang korang sambut bersama. Baiklah, pertama sekali saya ingin menyentuh mengenai apakah sambutan perayaan yang diorang sambut. Baiklah. Orang Bidayuh sama seperti orang Iban menyambut hari Gawai. Hari Gawai. Tujuan bagaimana kita tahu diorang menambut hari Gawai adalah apabila sudah habis musim menuai. Okey, boleh? Okey, boleh. Saya nak masuk soalan yang lain mengenai apakah adakah bangsa Bidayuh ni dia berpegang kepada adat resam yang tersendiri, macam tu. Menurut Cik Zainur macam mana? Ada tak ataupun sekarang ni lah masih berpegang kepada adat resam yang tidak luput di zaman kata orang, macam tu. Okey, mungkin adat resam masyarakat Bidayuh. Sebenarnya saya kurang arif mengenai adat resam orang Bidayuh sebenarnya. Namun sedikit antara adat resam, bagaimana kita tahu kebanyakan bahawa adat resam ni kian semakin diamalkan dalam masyarakat, semakin dilupakan. Semakin ada macam kelonggaran di situ. Contohnya perkahwinan. Adakah orang Bidayuh itu mesti mengawini orang Bidayuh itu sendiri ataupun orang Bidayuh boleh mengawini bangsa yang lain? Okey, dalam masyarakat Bidayuh, keluarga Bidayuh adalah bersifat terbuka. Diorang terima bangsa lain untuk berkahwin dengan bangsa lain. Itu adalah salah satu sifat toleransi dalam perkahwinan masyarakat Bidayuh. Okey, siapa yang berminat dengan Zainur boleh berkahwin dengan dia. Bolehlah Encik Adilah. Dari Pahang terbang ke Sarawak demi Encik Zainur. Boleh ya Cik Adilah, apa salahnya? Dan para pendengar yang jauh kita dapatkan kami di frekuensi 93.2 FM. Buat anda yang sedang mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan secara langsung di atas talian bersama Encik Zainur untuk mengupas serta menyelami budaya orang Bidayuh di Sarawak. Okey. Jadi Encik Ika ya. Sedikit penambahan, boleh? Boleh. Boleh. Silakan. Saya ni kalau dah nak cakap saja. Boleh, tak ada masalah. Kami lagi suka. Boleh. Baik. Kalau mengenai kepercayaan masyarakat Bidayuh, pada zaman dahulu kebanyakan mereka adalah menganut kepercayaan animisme. Tetapi untuk masyarakat Bidayuh temporary, banyak daripada mereka adalah menganut agama Kristian. Begitulah. Jadi berbalik kepada keturunan Zainur itu tadi, maafkan saya hanya tanya, jangan ambil hati lah. Maksudnya dari emak Zainur itu sendiri, emak Encik Zainur adalah merupakan keturunan Bidayuh. Kemudian memang dari kecil menganut agama Islam ataupun bertukar agama selepas mengawini ayah Encik Zainur. Mak saya bertukar agama, convert ke Islam selepas mengawini ayah saya.
Menarik. Okey, saya baru tahu. Terima kasih. Kita teruskan kepada soalan yang lain. Okey, pendengar, tetamu istimewa kita malam ini, kita akan bagi keredaan. Isu ni dia berpanjangan ya nampaknya. Jadi kita akan redakan isu ni seketika. Kita akan untuk anda. Kita akan putarkan sedikit lagulah untuk anda pendengar Orang Kita FM di frekuensi 93.12 FM. Dengarkanlah. Okey, jadi itu dah lagu daripada, boleh kita sambung ya Cik Zainal, macam mana perasaan tu? Agak menarik lagu tu. Ini mesti banyak perkongsian daripada Cik Zainal. Jadi para pendengar, ketika ini kita akan mendengarkan lagi kupasan yang lagi menarik daripada Encik Mamat Zainul Akmal bin Zainal mengenai kebudayaan orang Bidayuh. Okey, Encik Adila dan Encik Fatin ada soalan lagi yang akan diajukan. Saya tertanya berkaitan dengan apakah makanan tradisi oleh masyarakat kaum Bidayuh? Makanan tradisi masyarakat Bidayuh. Ya, mungkin sesuatu yang sangat famous apabila anda dan sekeluarga meraihkan perayaan. Ada satu tu, nama dia saya tak berapa ingat. Nama dia Bapong ke nama dia? Ya, Encik Zainal boleh lagi sekali menerangkan? Ada satu tu, memang kalau ada perayaan, memang kita orang masyarakat Bidayuh akan buat makanan ni, tapi saya tak tahu nama sebenar dia, Papong ke, lebih kurang macam itulah bunyi dia. Dia adalah makanan, dia nasi macam lemak pula, lemang. Tapi bezanya lemang dia masak dalam buluh. Masak dalam buluh je. Dia tak guna daun pisang. Yang tu lah. Satu lagi adalah mungkin Cik Zakiah tahu makanan itu. Pernah makan tak? Maaf, walaupun saya berada di Sarawak, saya tak pernah. Ya, nampak di situ Encik Zainul Akmal ni mempunyai keunikan yang tersendiri. Betul, para pendengar sekalian. Jadi ada apa? Okey. Apa Cik Adila? Encik Zainul boleh memberikan kami sedikit rasa berkaitan dengan lemang tu kepada kawan-kawan sekelas, dan mungkin boleh mengepusnya ke kami yang berada di rumah ini jika tidak keberatan lah. Tak. Dia kena pergi yang dekat IPG. Yang berada dekat rumah. Buat sendiri. Kalau saya sendiri, saya tak pandai buat. Tapi kalau spaghetti dan juga kek batik, saya pandai buat. Oh, sangat menarik. Sangat menarik Cik Zainul Akmal ni. Okey. Boleh. Okey, tidak mengapa. Jadi nampaknya kita para pendengar Orang Kita FM, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Begitu banyak kupasannya yang telah ada lagi Cik Zainul. Ada lagi. Ya, saya. Ada lagi. Maafkan saya lagi. Banyak yang tak dicakap. Ya, betul. Rancangan kita akan bersambung selama 1 jam lagi. Jadi kepada pendengar sekalian, silakan setia bersama kami ya, kerana banyak yang Encik Zainul ingin memastikan bersama kita. Banyak info yang menarik. Tak ada, saya cuma nak saya sebut korang ikut. Tersebut dalam bahasa Bidayuh, korang cuba ikut. Kita belum cakap lagi berkaitan dengan bahasa Bidayuh. Okey, tak apa, teruskan. Betul. Tidaklah begitu. Mungkin lepas ni kita boleh buat kelas bersama Encik Zainul. Oh, itu saya setuju. Kelas secara sekalian. Betul. Satu perkataan saja. Iaitu tidur. Silakan. Tidur. Apa? Tidur? Tidur. Dalam bahasa Bidayuh adalah boos. Boos. Cuba sebut. Boos. 1, 2, 3. Boos. Betul ke? Cara eja dia lain sikit. B-E-O-S. Tapi saya sebut dia boos. Ejaan B-E. B-E-O-S. E-O-U-S. Dan satu yang last supaya sesi kita tak panjang adalah perkataan macam kita nak cakap tak mahu. Kita macam tak mahu. Dalam bahasa Inggeris kita panggil nehi. Tak mahu. Dalam bahasa Arab kita panggil la. Kalau dalam bahasa Bidayuh kita panggil apa? Kita panggil Bahasa Melayu. Doliak. What? Doliakku. Dorayaki. Bukan dorayaki. Bukan dorayaki.
Bukan makanan Dari ni. aku. Cik Adilah ni ada-ada je dia ni. Tiba-tiba lapar. Nampak Encik Adilah tu tengah lapar. Sekali lagi. Camping yang lama. Doi. Selalu saya ucapkan adalah Doliaku. Doriaku. Doliaku. Doriaku. Okey. Cik Ika Wah. dengan Cik Zakia boleh berkata ke? Dari Berkata. aku. Boleh tak? Nampaknya saya perlu adakan sesi kelas lah bersama Cik Zainul ni. Ya. Cik Zainal. Betul lah. Ya betul. Okay, Cik Boleh Zainal, daftar esok. Berminat Baik, Cik untuk Ika. buat kelas? Jangan lupa Encik Tas. Kalau berminat sila kontak Encik Zainul ya. Boleh. Sudah semestinya. Okey, baiklah. Jadi ada apa-apa lagi Cik Zainul? Penambahan kepada pendengar yang sedang mendengarkan kami ketika ini di frekuensi 93.12 serta rakyat Malaysia lah yang ingin menyelami budaya itu sendiri. Jadi apakah kata-kata yang boleh Cik Zainul luahkan kepada Kata-kata masyarakat terakhir. luar sana yang menganggap bahawa bangsa Bidayuh ni sebuah bangsa yang mungkin tidak maju ataupun apa-apalah mentaliti yang negatif terhadap bangsa Bidayuh itu sendiri. Apa kata-kata Cik Zainul? Silakan Cik Zainul. Sebenarnya mentaliti ini selalunya bukan merujuk pada masyarakat Melayu sahaja, tetapi merujuk kepada masyarakat Borneo umumnya. Selalunya lah mentaliti ini dibawa oleh masyarakat Semenanjung. Ini kita tidak boleh salahkan mereka kerana mereka tidak tahu. Mereka tak kenal lagi, cuma mereka tak kenal. Kalau sudah mereka datang ke sini dan kenal, mentaliti mereka akan berubahlah. Sebab itu betul lah kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Macam tu. Betul. Tepat sekali Cik Zainul. Betul lah. Jadi soalan saya yang terakhir buat Encik Zainul sebelum kita menutup talian bersama Encik Zainul. Jadi saya ingin bertanya soalan yang terakhir, apakah kepentingan kesedaran terhadap kepelbagaian sosial budaya mungkin kepada pendidik di Malaysia. Jadi apakah mengapa guru di Malaysia ataupun warga pendidik perlu mempunyai kesedaran terhadap kepelbagaian sosial budaya? Wah, soalan yang sangat menarik ya. Saya setuju mengenai itu. Kepentingan sosial budaya itu sendiri kepada pendidik. Okey. Apabila kita sebagai seorang pendidik, apabila kita berada di sekolah, kita kena tahu akan situasi bahawa wujudnya apabila kita mengajar nanti budak-budak dari pelbagai bangsa, kesedaran bukan sekadar kesedaran dan kefahaman mengenai sosial budaya, knowledge about sosial budaya ini adalah penting agar dapat menjaga sensitiviti bangsa tersebut. Yang kedua, supaya kita lebih memahami bangsa selain daripada bangsa kita. Boleh? Boleh terima? Boleh. Boleh diterima Cik Zainul. Seperti mana kita kita menerima kepelbagaian antara budaya kaum masyarakat Melayu, Cina dan India, kita juga boleh menerima kepelbagaian kaum daripada masyarakat Borneo, etnik Sabah dan Sarawak. Okey, itu saja daripada saya. Okey, baiklah Encik Adilah dan Cik Fatin, rakan tugas saya. Sebelum berpisah dengan Cik Zainul, ada apa-apa kata terakhir sebelum kita menutup talian kita selama 1 jam bersiaran langsung di rancangan Uniknya Budaya. Okey. Uniknya Budaya. Encik Fatin? Cakap apa-apa, teruskan maju jaya Encik Zainul. Kami daripada pihak radio orang kita mengucapkan beribuan terima kasih kerana masih lagi setia kepada para pendengar tentang input yang kita akan ceritakan pada petang ini. Jadi oleh itu, setia bersama kami. Itu sahaja daripada temu bual yang kita akan kongsikan dengan Encik Zainul. Dengarkan lagu selepas ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Zainul. Terima kasih. Terima kasih Encik Zainul. Jumpa lagi pada masa akan datang Encik Zainul. Jumpa lagi 3 Puntung Budaya Manis. Mungkin akan datang kita akan berborak dengan lebih panjang. Jangan boleh kita akan buat betul, kita akan tambah rancangan kita kepada 2 jam. Macam tu. Ibu jerak Betul tak? Betul. Okey. Ibu jerak. Betul. Ibu jerak. Okey. Terakhir bahasa Sarawak. Okey. Terima kasih.